إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama, dan hari ini esok merupakan hari last daurah kita. Masih lagi tertangguh 11 usul yang kita tidak bincang. InsyaAllah kita akan tengok pada semasa ke semasa untuk kita habiskan, mungkin sambung pada tahun depan, ataupun kita pilih hari-hari tertentu untuk kita buat daurah ini sebagai sambungan untuk apa yang kita telah mengaji. Kalau tahun depan tu nampak macam jauh sangat. Ini kita pilih hari-hari tertentu untuk sama-sama kita buat daurah ini, dan kita mengaji sampai ke 20 usul yang utama dalam bidang tafsir ini. Baik. Kita telah habis satu fasa, iaitu penurunan Al-Quran di Mekah. Daripada awal sampai kepada akhir mengikut tertib surah, mengikut tertib yang turun ayat dan surah, mengikut tertib turun ayat dan surah, bukan mengikut tertib Al-Quran ni. Kerana tertib Al-Quran ini dia akan bincang pada usul yang ke-9 nanti. Kita habiskan berkenaan dengan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, surat 29. Pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar. 24 surah telah diturunkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Certa di bawah ini menunjukkan tertib turun ayat-ayat dan surah-surah sebelum Nabi berada di Madinah. Baik. Pada 27 Safar tahun 14 kenabian, kita duduk menyanyi satu Muharram situ. Ada kerana kejelasan dalam bab tarikh tu kita tidak ambil dengan baik. Sebenarnya banyak lagi peristiwa-peristiwa yang bukan pada tarikhnya tapi kita duduk sambut juga. Contohnya 12 Rabiul Awal, Maulud Nabi. Maulud Nabi ni berkenaan dengan tarikh tu pun ulama khilaf dah sama-sama dia, dan tak ada yang kata 12 ni amatlah qaul yang sangat dhaif nak banding dengan 9 Rabiul Awal. 9 tu lebih tepat lagi nak banding dengan 20. Kalau kita tengok dalam Rahiqul Makhtum karangan Mubarak Furi, Safiur Rahman Mubarak Furi, ada buku sirah yang hebat sekali dia tulis berkenaan dengan tarikh kelahiran Nabi. Yang jelasnya 12 Rabiul Awal tu tarikh Nabi wafat, itu sepakat. Jadi kita sambut Maulud Nabi. Yang pertama, tak ada dalam syarat, tak ada dalam suruhan. Yang keduanya, kita sambut hari lahir Nabi ke kita sambut hari wafat Nabi. Itu benda yang kena bahas jugalah benda tu. Sebab benda tu tidak ada dibuat oleh para sahabat.
Tidak ada dibuat oleh para sahabat. Ada orang bertanya pada saya semalam, dia hantar mesej. Seorang bertanya pada dia, bukan seorang bertanya pada dia, orang tu kata tidak semua benda Nabi tak buat tu kita, tidak semua benda yang Nabi buat, ada benda yang Nabi tak buat, bukan kita tak boleh buat, dia kata. Benda yang Nabi tak buat tu ada benda yang boleh kita buat. Dia kata gitu. Dia kata kena buang dalam fikiran tu Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Kena buang fikiran tu, dia kata. Ustaz dia juga bercakap ni, saya pelik dia nak sebut macam mana. Dia kata ada benda-benda yang Nabi memang tak buat, dia kata, tapi sahabat duk buat. Contoh dia kata, kita sembahyang tarawih berjemaah. Zaman Nabi tak ada, dia kata. Zaman Sayyidina Umar mengumpulkan orang buat jemaah. Mana Sayyidina Umar tu buat bid'ah. Dia kata gitu. Dia kita nak jawab macam mana bila orang kata gitu? Sayyidina Umar tu siapa? Khulafa'ir Rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir Rasyidin. Itu takrirun Nabi, pengakuan Nabi kepada kamu, sunnahku dan sunnah khulafa'ir Rasyidin. Diberi akuan oleh Nabi SAW. Itu jawapan pertama. Jawapan yang keduanya, kenapa Nabi, awak kata Nabi tak buat? Kan Nabi solat depan tu, sahabat ikut Nabi belakang. Nabi tak larang sahabat ikut, sehingga sahabat minta supaya Rasulullah baca lebih panjang lagi. Itu sembahyang tarawih, tapi bila sahabat esok tu, bila sahabat tunggu Nabi tak keluar, Nabi kata sembahyang masing-masing. Sebab kalau Nabi keluar, dia jadi takut Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang qiyam. Nabi tak keluar, memang Nabi tak buat jemaah, tapi sahabat ikut belakang Nabi masa Nabi sembahyang, dan Nabi tidak melarang. Itu dalil menunjukkan bahawa Sayyidina Umar buat jemaah. Kenapa sampai nak tuduh Sayyidina Umar buat bid'ah? Semata-mata nak mempertahankan benda bid'ah tu. Tu yang kedua. Dia kata pengumpulan Al-Quran, macam kita duk mengaji ni, pengumpulan Al-Quran tak ada zaman Nabi. Zaman kita baru ada. Pengumpulan Al-Quran itu dibuat oleh Uthman ibn Affan di atas maslahah kepada umat. Ada negara-negara yang dijajah oleh Islam, duduk di bawah naungan Islam, yang nak baca Quran tapi mereka bukan Arab. Dan ramai yang terbunuh dalam peperangan, itu hafiz-hafiz Quran. Sebab tu saya baca satu tulisan, hebat juga ulama ni. Dia kata keperluan zaman sekarang adalah keperluan mereka yang mengetahui ilmu Al-Quran, bukan lagi keperluan penghafaz Al-Quran. Sebab Quran telah pun dibukukan, ada di hadapan kita. Quran telah pun dibukukan. Zaman dulu orang hafal Quran kerana Quran tidak dibukukan, lalu hafal Quran. Zaman lah ni, ialah hafal Quran tu bagus, elok, tapi pemahaman kepada Al-Quran tu lebih penting lagi. Berapa banyak Muhammad Tahfiz yang buka untuk menghafal Al-Quran, tapi pelajar-pelajar dia ada yang tidak memahami Al-Quran dengan betul. Ramai. Atas dasar saya baca tulisan itulah saya kata, kita tak tekan sangat hafalan Quran, kita tekan kepada ilmu alat pada Al-Quran ini, untuk dia lebih memahami. Sebab di tempat saya 6 juzuk, setahun 6 juzuk tu sikit tu. Nak habis 5 tahun, 6 darat 5, 30. 5 tahun baru habis 30. Kalau kita nak kira dia punya lambat, memang lambat lah. Tapi kita tekan kepada soal ilmu Al-Quran, dengan harfiahnya dia mengaji, dengan balaghahnya, dengan bahasa Arabnya, dengan ilmu-ilmu alat-alat yang lain. Ya, itu minta tolong ustaz-ustaz daripada kawan-kawan kita yang ada pandai bahasa Arab, ada yang mengaji hadis sikit, ada yang mengaji fiqh. Tujuan tu semua adalah untuk mengeluarkan isi kandungan Quran, tu lebih penting. Jadi keluar seorang tu jadi hafiz dan juga dia memahami Al-Quran.
Alhamdulillah, setakat ini ada perkembangan yang baik yang kita nampak. Baik. 24 surah diturunkan setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, serta di bawah menunjukkan tertib dan surah-surah Nabi semasa Nabi berada di Madinah. Baik. Nama surah Suratul Jumu'ah ayat 3 terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Sembahyang Jumaat pertama kali didirikan di Kuba, khutbah Jumaat dan hukum hakam sembahyang Jumaat itu isi kandungan dia. Baik. Yang pertama 3 ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Dalam suratul Jumu'ah 3 ayat je turun supaya sembahyang Jumaat. Dan Nabi SAW buat Masjid Quba, masjid yang pertama dibina. Sebab itu Nabi SAW apabila dia duduk di Masjid Nabawi, di rumah dia lah, Nabi kata, man tawadda'a atau tatahara, mana-mana orang yang berwudu di rumah dia, kemudian kemudian dia pergi ke Masjid Quba sembahyang 2 rakaat, dia akan dapat ke ajri umrah, pahala sekali umrah, pahala sekali umrah. Dan Nabi biasa pergi. Kita kalau duduk di Madinah, kita ambil teksi lah pergi. Kalau orang dah bawa dah rombongan tu, dia bawa sekali je pergi. Dia bukan banyak kali, sekali tu je dia pergilah. Dia tunjuk Masjid Quba sini masa lawatan. Inisiatif kita sendirilah ambil teksi pergi Masjid Quba untuk mendapat ke ajri umrah, pahala 1 kali umrah. Duduk Madinah pun dapat pahala umrah. Kalau yang ada kemudahan sikit dengan taksi ke Grab pun ada di sana. Saya selalu pesan kepada jemaah, pergi, tiap-tiap hari pergi. Lepas subuh pergi Masjid Quba, lepas subuh pergi Masjid Quba, lepas tu balik sini, sembahyang 2 rakaat, balik, dekat je. Lah ni dia duduk tengah buat apa orang panggil, lorong ataupun jalan untuk berjalan kaki daripada Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Jauh juga tu. Saya tak larat nak berjalan-jalan ni. Tapi nak beritahu Nabi SAW, gagahnya Nabi kita, Nabi sembahyang di Masjid Quba 2 rakaat, ambil balik. Itu masjid yang pertama dibina dengan asas Islam, disebut oleh Allah, afaman ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibina di atas dasar takwa. Baik. Yang kedua, suratul Hajj ayat 25 hingga 78. Ayat 25 hingga 78, pada 1 Hijrah, masa turun dia, kebenaran berperang dan mempertahankan diri. Sebab apa ada perang ni? Sebab dah jadi negara. Bila jadi negara, maka di sana adanya perang. Kalau tak ada negara, tak ada perang. Yang ketiganya suratul Taghabun pada 1 Hijrah, pendahuluan ajaran jihad dan infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang saya sebut selalu bahawa jihad dengan infak adalah sayap kiri dan sayap kanan kepada Islam ini. Dia kena bergerak selari. Orang yang berjihad dan kena berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengorbanan. Infak, korban harta. Jihad, korban nyawa. Dua-dua perkara itu disuruh oleh Nabi kita SAW. Dan dua-dua perkara itu disebut banyak dalam Al-Quran. Wa anfiqu fi sabilillah wa jahidu fi sabilillah. Infaklah kamu ke arah jalan Allah, berjihadlah kamu ke arah jalan Allah SWT. Semua itu merupakan perintah Allah SWT. Maka disebutlah surah Taghabun, tahun yang pertama Hijrah. Kemudian yang keempat, suratul Baqarah, tahun kedua Hijrah sebelum peperangan Badar. Suratul Baqarah tahun kedua Hijrah sebelum peperangan Badar. Peperangan Badar ni berlaku pada tahun kedua Hijrah, tapi dia belakang sikit, akhir-akhir tahun. Perubahan arah kiblat dan kepimpinan serta hukum hakam syariat baru. Syariat baru ni bukan makna Nabi reka ni, tapi syariat ni syariat baru yang mana perubahan kiblat itu yang berlaku. Selama ni Rasulullah SAW semayang menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian
Allah SWT suruh menghadap ke fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Masjidil Haram. Dalam surah Baqarah ada cerita perubahan kiblat yang Allah Ta'ala sebut. Nabi kita Muhammad SAW pun ambil hadap ke Masjidil Haram di atas perintah Allah, dan di berlakunya, tempat berlakunya disebut sebagai Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain berlaku bila? Tahun kedua Hijrah. Yang kelima, Suratul Talaq, tahun kedua Hijrah sebelum Perang Badar. Penggunaan hukum talak dan azab yang menimpa umat dan terdahulu itu disebut. Ya ayyuhallazina amanu in talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna. Allah Ta'ala sebut dalam Suratul Talaq. Ayat yang kedua, setahun yang kedua Hijrah sebelum peperangan Badar. Baik. Kemudian turunnya surah Muhammad yang ke-6, tahun kedua Hijrah juga sebelum perang Badar. Banyak 3 surah sebelum perang Badar. Itu etika perang dan galakan berinfak, cara nak berperang. Suratun anzalnaha wa faradnaha, tersebut dalam surah Muhammad, diturunkan keizinan supaya berperang. Jadi sebab apa berperang ni? Sebab ada cabaran daripada musyrikin. Kalau kita tengok peperangan Badar, dia sengaja je, Abu Sufyan ni dia sengaja lalu ceroboh sempadan Madinah sikit. Dia nak tengok macam mana Nabi ni handle negara. Sebab Nabi baru jadi ketua negara, pemimpin negara. Lalu ada orang panggil, ada reaksi dah apabila orang ceroboh negara dia. Di zaman struktur keuangan yang tidak kukuh, peperangan Badar ni alatan tentera tidak ada, tetapi maruah ada. Itu apabila orang ceroboh negara, dan Abu Sufyan pada ketika itu dia buat khianat lah. Dia rampah harta dalam negara orang, kafilah-kafilah yang lalu di situ dia buat khianat. Lalu ini tanggungjawab Islam. Di antara sebabnya, kerana di antara sebabnya memang dia nak uji macam mana. Lalu berlakulah peperangan Badar. Kenapa Nabi SAW di Mekah Nabi tidak berperang? Jawapannya sebab Nabi tidak bernegara. Kalau Nabi lawan dengan kaedah perang, mak Nabi ni pemberontak. Boleh faham ni? Islam dia tak benar pemberontak. Dia suruh sabar dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Itu akidah salaf. Sabar dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Para ulama terdahulu berhadapan dengan pemimpin yang zalim, contohnya pemimpin yang ganas sikit daripada orang lain. Saya tak berani nak kata Hajjaj itu sebagai zalim, sebab dia ada jasa juga kepada Islam. Kalau tidak dibariskan Al-Quran ini oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi, nescaya semua kita tak ada baca Quran. Dan ulama sebut bahawa kalau Allah Ta'ala nak masukkan Hajjaj dalam syurga, cukup dengan dia bariskan Al-Quran itu. Itu jasa dia ada. Tapi kalau kita tengok pada sejarah, kita sebut sikit lah, penting juga pemimpin macam Hajjaj ini yang tegas. Siapa yang dia naik, dia pancung dia, siapa-siapa yang lawan dia. Sebab ketika itu pemberontak terlalu ramai, orang krisis politik begitu hebat. Sampai pertumpahan darah sebelum dia khalifah sebelum. Bila naik dia tegas sikit, dia kena nak pancung orang je. Jadi kendor sikit orang lain tu. Jadi aman jugalah zaman dia tu. Dia bukannya jahat, tapi adalah cerita-cerita yang dia buat tu khianat. Sebab bukan khianat, dia memang ikut law. Dia memang seorang yang tegas. Tak zalim dia tu adalah, kita tak nafi lah. Tapi saya tak boleh sebut banyak zalim tu, kerana ada juga jasa dia kepada agama ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kezaliman dia, dan benda tu akan jawab di hadapan Allah Ta'ala. Jadi dia ni seorang yang tegak. Ramai mana orang yang kena dengan dia. Itu krisis politik yang berlaku. Dia sejak daripada Uthman ibn Affan terbunuh. Uthman ibn Affan dibunuh oleh Khawarij.
Ketika itulah krisis politik berpanjangan sampai kali ini tak selesai negara Arab duk bergaduh sama sendiri, duk berkelahi sama sendiri sampai kali ini tak selesai masalah. Malaysia jangan jadi macam Arab kan. Cukup Malaysia sudah ya. Biar ada etika sikit dalam berpolitik. Kita tidak beriman dengan demokrasi, tidak. Kalau orang kata kita beriman demokrasi, tidak, kita menggunakan demokrasi untuk mengislahkan. Jadi itu cara yang ada. Cara yang keduanya, kita taat pada pemimpin, pada perkara yang ma'ruf. Tu sahaja. Hak nak mengundi tak mau mengundi ni hak masing-masing. Bersetuju ataupun tidak kita dengan sistem tu. Kalau orang tu tak setuju dengan pemimpin, kita tak pilih parti, kita pilih orang. Orang boleh buat kerja, kita lantik dia pemimpin. Dia cerdik sikit kita. Bukan kita pilih parti. Kalau pilih parti, dia lantik orang jadi pemimpin, tak tahu mana bekerja pun tak buat, rakyat pun tak tengok, tak pernah turun padang, tak pernah jenguk orang miskin. Oleh kerana parti kita nak pangkah dia. Dosa. Kerana kita beri amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Fantaziris sa'ah. Nabi kata tunggu kehancuran. Anda kena ingat. Jadi parti mana ni ada matlamat masing-masing. Kita tak tahu parti-parti mana ni, kita tak tepi zaman law ni. Sebab ada kepentingan masing-masing. Tapi kita nak pemimpin yang boleh buat kerja, yang turun padang, yang hati rakyat dia tahu, hati naluri rakyat tu dia tahu macam mana. Sebagaimana Rasulullah SAW memahami keadaan orang. Sayyidina Umar pikul gandum sendiri menyelesaikan masalah. Apa pemimpin yang tu kita nak cari. Ni pemimpin mari 5 tahun sekali, lepas tu bye-bye. Duduk jauh 5 tahun nak mengundi mari pula dah. Tu betul tu. Dah. Kalau duduk buka majlis situ, duduk buka majlis sini, habis pak zaman jamban pun nak rasmi juga. Tu nak pilihan raya. Awak ni, kita katok ahli politik sikit biar dia rasa sikit. Jadi kita tak ada. Prinsip saya, ijtihad saya dalam bab politik ni, kita pilih orang yang boleh buat kerja. Kita tak pilih parti kali ni. Dulu kita pilih parti, puak kita tak ada. Kita boleh buat kerja. Siapa boleh buat kerja? Pilih. Kalau dua-dua orang tu tak guna belaka, lantik parti tu, tak payah mengundi. Pilih apa tak mengundi? Aku tak mahu menjadi saksi kepada dua orang ni. Tangan kita akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Kita pangkah siapa, nak naik siapa jadi pemimpin. Ingat barang ni barang tak ada kaitan surga neraka. Tak dua-dua orang tu khianat, tak payah mengundi. Duduk rumah saya senyap, duduk relax. Ni bukan hasut ni. Nama orang tak hasutan pula. Dah, ni bukan hasut. Ini kaedah ijtihad saya pakai dalam bab politik ni, ijtihad luas. Baik. Jadi Rasulullah SAW bila turun surah Muhammad ini, sahabat-sahabat baru faham bahawa kita bernegara, baru kita boleh perang. Dulu masa duduk di Mekah, tak berperang. Sikit pun tak berperang. Tak sabar. Khabbab al-A'rab, seorang sahabat Nabi yang dipanggang di atas bara api sampai keluar minyak, dibebaskan oleh sahabat, mari mengadu depan Nabi SAW. Doa kehancuran kepada puak-puak ni. Rasulullah kata jangan. Allahumma hdi qaumi. Jangan beri Allah Ta'ala bila sabar wahai Khabbab. Sesungguhnya Nabi-Nabi sebelum daripada ini dan penyokong mereka disikat belakang mereka dengan sikat tembaga sehingga luruh daging-daging mereka. Sampai tahap tu Rasulullah SAW sabar dengan sahabat. Allahu Akbar. Nabi sikit punya hal bila Nabi dah perintah, sikit ceroboh kawasan sempadan Madinah Nabi serang. Sebab maruah negara. Allahu Akbar. Sehari dua ni duk tengok kapal selam dah mati, Allahumma ghfir lahum. 3 hari dia jumpa kapal selam. Ajak Malaysia cari sajak pun tak jumpa. Allahu Akbar. Baik, yang ketujuh suratul Anfal. Ni tahun yang ketiga hijrah, selepas peperangan Badar. Dia punya isi kandungan utama dia etika perang,
masih lagi bab perang dan hukum hakam harta rampasan perang. Baik. Untuk pengetahuan kita, harta rampasan perang ni pada zaman Nabi SAW, pada zaman umat Muhammad ini boleh diambil harta rampasan perang tersebut, dibahagikan kepada Allah dan Rasul, kepada Rasulullah SAW, dan kepada orang yang terlibat dengan perang tersebut, dan kepada sesiapa sahaja yang dikira layak. Dulu tak boleh ambil, Nabi-Nabi dulu tak boleh ambil, dikumpul satu tempat bagi api yang menyambar dulu. Tapi umat Nabi Muhammad ni, syariat dia, harta rampasan perang ini boleh diambil. Baik, itu tahun ketiga hijrah. Suratul Saf, Saf ni surah apa? Sabbaha lillah, Sabbaha lillahi ma fis sama. Itu tahun ketiga hijrah, berlaku selepas peperangan Uhud. Selepas peperangan Uhud, kamu akan peroleh kemenangan jika kalau kamu membela agama Allah. Ni orang panggil surah yang beri semangat kalah dalam medan perang. Kalahnya bukan apa, kerana tidak mematuhi perintah Nabi SAW. Yang kesembilan, surah Ali Imran, tahun ketiga hijrah, usaha untuk memenangkan agama Islam. Yang ke-10, suratul Hashr, bulan Rabiul Awal, tahun keempat hijrah, rawatan penyakit nifaq dan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Bila duduk Madinah, ada orang munafik lah. Duduk di Mekah tak ada orang munafik. Ada mukmin dengan musyrikin. Duduk Madinah ada orang munafik. Sebab apa ada orang munafik ni? Kerana ada orang yang tidak puas hati dengan Nabi SAW, nak lawan terang-terang, penyokong tak ada, tak kuat. Lalu lawan slow-slow. Lawan tu tak nampak. Semayang belakang Nabi, tapi belakang Nabi kutuk Nabi, kata ke Nabi. Itu jenis orang munafik. Dan Nabi tahu. Dan bagaimana saya sebut tu, Nabi sebut pada Huzaifah bin Yaman. Huzaifah sesulit Nabi, menyimpan segala rahsia sulit berkenaan dengan apa yang disebut oleh Nabi. Rasulullah suruh Huzaifah yang simpan, dan dia ni Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah, seorang cukup amanah, cukup menyimpan rahsia. Hatta Nabi wafat pun dia tidak dedahkan. Dia tidak dedahkan siapa dia, senarai munafik ada dengan dia ke apa ke, dia tidak dedahkan. Dan dia tak pernah sebut cakap dengan siapa-siapa. Cuma orang kata Abdullah bin Ubay itu sebab nampak sangat dia punya munafik dia. Bila Rasulullah baca ayat munafik tu, nampak macam perangai dia serupa dengan apa Rasulullah baca. Itu Abdullah bin Ubay, itu ketua dia, kepala besar dia. Suratul Harsh adalah rawatan kepada penyakit-penyakit nifaq yang ada itu. Ayat yang ke-11, suratul Nisa, diturun pada tahun yang keempat hijrah. Sistem masyarakat yang kukuh bermula pada kekeluargaan hingga kenegaraan. Ini orang panggil Dusturul Hayah, perlembagaan hidup dalam surah An-Nisa ini. Dia panggil Dusturul Hayah, perlembagaan hidup. Daripada masalah keluarga, masyarakat dan negara. Tiga peringkat. Dan tiga peringkat ini kena bergerak seiringan, baru negara tu akan jadi negara yang baik. Keluarga kena ada sistem daripada Islam, cara Islam. Maka Allah Ta'ala sebut soal Nisa, cara macam mana Islam dalam masalah keluarga. Masalah masyarakat, Islam kena betulkan masyarakat. Betulkan masyarakat. Dua benda. Dan satu lagi masalah pemimpin. Pemimpin jangan salahkan mak ayah. Anak-anak buat gini, mak bapak lah kena buat gini, mak bapak. Kerajaan buat apa? Untuk jaga akidah rakyat, untuk jaga orang. Kita dalam rumah kita, sebagai keluarga, adalah undang-undang kita. Sebab kita ketua keluarga. Tapi bila dia duduk di luar rumah, itu undang-undang kerajaan yang jaga dia. Tapi kalau kerajaan tak boleh nak jaga dengan baik, maka itu salah kerajaan juga. Macam contoh gini lah, kita duduk rumah kita lah, kita buat undang-undang gitu begini. Anak kita pun boleh sekolah universiti mana-mana. Dia pergi, dia duduk di luar, terikat dengan undang universiti. Tapi dalam universiti je lah undang-undang tu. Di luar pada universiti, kita tak tahu dia buat apa. Siapa nak jaga dia? Kerajaan kena jaga. Kerajaan kena buat undang-undang. Lalu ketiga agensi ni kena bergerak sekali. Keluarga, masyarakat, negara, pemimpin ni kena bergerak sekali.
barulah jadi sistem negara sebagaimana Nabi SAW. Baik. Kemudian ada suratul Hadid yang ke-12 tahun ke-4 Hijrah, tegaknya keadilan dan keseksama. Kemudian suratul Ahzab di tahun ke-4 ke-5 Hijrah, hukum-hukum kekeluargaan, ketenteraan dan kemasyarakatan. Suratul Mujadilah tahun yang ke-5 Hijrah, hukum-hukum zihar, ini pun masalah keluarga. Suratul Munafiqun tahun ke-6 Hijrah, pada tahun ini juga berlaku peperangan Bani Mustalik. Jangan jadi munafik, sebaliknya berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini peperangan Bani Mustalik yang berlaku di zaman Nabi sallallahu. Kemudian surah An-Nur tahun yang ke-6 Hijrah, hukum hakam kekeluargaan dan kemasyarakatan. Kemudian suratul Fath tahun ke-6 Hijrah, sekembalinya dari suluh Hudaybiyah, ada berita gembira akan menakluk Farsi dan juga benua Afrika. Surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Surah Al-Fath maknanya surah pembukaan. Ni kembali tahun ke-6 Hijrah ni, semasa Nabi nak masuk ke Mekah tak boleh. Dan Nabi nak masuk ke Mekah tak boleh masuk, kerana musyrikin Mekah halang. Buat perjanjian dinamakan sebagai Hudaybiyah. Kalau kita pergi ke Mekah tu, dia akan bawa di Hudaybiyah untuk kita niat umrah, mana-mana nak umrah lah. Di situ ada pokok dulu ditebang oleh Umar bin Khattab, kerana orang duk buat khurafat. Zaman Sayyidina Umar lagi tebang benda tu. Tengok Sayyidina Umar, dia jaga sungguh. Dia jaga sungguh. Saya rasa kalau ada Sayyidina Umar zaman sekarang ni, tak ada dah tu. Macam-macam tu masuk penjara habis. Dia rejam semua sekali. Dan mengaruk belaka tu. Allahu Akbar. Dia Sayyidina Umar bin Khattab ni, dia tak boleh, dengan akidah dia memang dia jaga semua. Hudaybiyah ni perjanjian berat sebelah, tidak adil perjanjian itu. Kerana musyrikin nak begitu, Rasul ikut. Ada sahabat tak puas hati. Orang tak puas hati, termasuklah Umar, yang pergi kepada Abu Bakar. Apa perjanjian ni, dia kata? Apa dia ni? Kita begini-begini, dia sebutlah. Dia luah depan Abu Bakar. Biasa Umar ni begitulah, dia luah. Abu Bakar ni memang sifat dia penyejuk dan menenangkan orang. Dia kata, Umar, bukankah dia Rasulullah? Bukankah dia tu Rasulullah? Baru saya tahu maksudnya. Maknanya dia bergerak tu dengan wahyu Allah, bukan dia. Bukankah dia tu Rasulullah? Di sinilah yang kita nak bahas sikit lah. Nabi ni ada benda dia tanya pandangan. Contoh, kita nak berperang ni, Nabi kata, dalam satu peperangan, kita nak berperang dalam Madinah ke luar Madinah? Nabi tanya pandangan. Nabi ni seakan-akan nak berperang di dalam Madinah, seakan-akan. Semua orang berusia sikit, dia kata kami nak perang dalam Madinah. Yang muda-muda dia kata kita nak berperang luar Madinah. Sebab apa? Nabi kata sebab apa kita, alasan dia, kerana kalau kita kalah di luar sana, kita masih ada negara. Kita mari pertahan dalam kota Madinah ini. Kata Salman, kalau kampung saya Madinah tengah-tengah begini, dinding kota apa pun tak ada. Madinah ni dia terbuka begitu je, bukan duduk dalam kota macam negara lain. Sebab tu dijaga oleh Allah Madinah ni, jaga oleh malaikat. Saya gali parit Rasulullah. Tu yang ada perang Khandaq tu, gali parit. Itu adalah pandangan. Kata sebuah riwayat, bila gali parit ni, muka sahabat lain macam buat sikit. Parit nak gali musim-musim panas. Tapi Rasulullah bersetuju untuk berperang luar Madinah, dan kita buat apa yang dicadangkan oleh Salman. Ini adalah satu benda yang luar biasa. Luar biasa macam mana Nabi tanya pandangan. Bermakna itu ijtihad Nabi. Ijtihad Nabi. Dalam peperangan Badar, satu lagi, Nabi kata kita berkemah di sini sahabat.
Kita berkemah di sini. Sahabat kata, adakah ini wahyu atau pandangan Rasulullah? Tanya dulu. Kalau wahyu, ikutlah. Sahabat Nabi kata, ni pandangan saya, pandangan aku berkemah di sini. Ya Rasulullah, tempat ni saya tahu sangatlah, saya biasa dengan tempat ni. Ada satu punca air di atas ni. Air yang kita ada ni, dia kata, mari daripada punca atas ni. Jadi bila kita berkemah di atas tu, kita sekat air supaya jangan mengalir ke sini. Musyrikin Mekah dia akan mari minta air dengan kita. Bila mari minta air dengan kita, berapa jumlah air tu kita boleh tahu berapa orang dia mari. Rasulullah terima cadangan kawan. Tapi masalah Hudaibiyah ni, Rasulullah tak musyawarah. Ini menunjukkan wahyu daripada Allah. Tak ada, buat. Tak ada kata sahabat macam mana kita nak berperang ke. Tak ada. Buat surat, tanda tangan. Baliklah dengan keadaan sedih sahabat ni. Sebab Rasulullah mimpi sebelum tu masuk Mekah. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulanna al-masjidal haram insyaallah bil aminin. Masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Benarlah mimpi Rasulullah. Allah Ta'ala tahu ya. Tapi tak tahu bila. Bila kebenaran mimpi itu. Mimpi itu betul. Bila semasa-masa sedih, balik Mekah tak boleh nak jumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Hak lama terpisah. Lalu turunlah ayat. Ayat ni beri berita gembira juga, bahawa satu hari nanti kemenangan akan berlaku. Jangan bimbang. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu surah Al-Fath. Yang ke-8 surah Jum'ah. Tadi mula-mula turun surah Jum'ah dah, tapi 3 ayat terakhir. Ni 1 sampai 8 melengkapkan surah tersebut. Selepas penaklukan Khaybar pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah, jawatan kerasulan Nabi dan penyucian jiwa yang Nabi buat. Baik, cuba kita tengok. Bila berlaku peperangan Khandaq, peperangan tadi menggali parit tu, Yahudi yang berjanji dengan Nabi pada peringkat awal dilanggar perjanjian. Bila langgar perjanjian, dia duduk sebelah musyrikin Mekah sebab Abu Sufyan mau bagi duit banyak. Lempar 2-3 guni. Dia lain macam Yahudi, lain macam. Mula-mula tak boleh kami berjanji dengan Muhammad, jangan cari pasal, dia kata. Last sekali dia khianat. Bila dia khianat, habis je peperangan Khandaq itu atau perang Ahzab dia panggil, terbang habis kemah-kemah, dibawa oleh angin yang cukup kuat. Angin yang cukup kuat. Suruh perintah seorang sahabat kita tengok apa yang berlaku di saat angin yang tengah kuat. Boleh jadi teman aku dari syurga tu. Pergi sahabat Huzaifah ke siapa seorang tu, pergi dalam keadaan begitu. Tapi kalau tengok Abu Sufyan dekat dengan kamu pun, kamu jangan bunuh dia. Jangan bunuh. Memang sahabat tu pergi, katanya dekat juga Abu Sufyan dengan dia. Dia dah pegang pedang dia dah. Dia ingat Rasulullah kata jangan bunuh tak. Dia ikut arahan Nabi. Habis balik semua dalam musyrikin Mekah dengan puyuk-puyuk kemah-kemah terbang habis. Rasulullah SAW kata pada sahabat, jom, ada satu lagi, itu Yahudi Khaybar. Pergi di kota Khaybar, dia nampak Rasul nak sampai di pintu kota tu, ditutup pintu kota, tutup. Di situlah katanya Abu Bakar menyumpah kepada Yahudi. Rasulullah tak kata apa. Abu Bakar jaga nak sumpah orang ni. Dia kata apa? Ya akhu Banil Qiradah. Puak-puak menantai kera. Bahasa Kelantan. Hei, menantai kera. Kera tu lah. Ya akhu Banil Qiradah. Puak-puak kera. Buka pintu. Tak buka. Sayyidina Ali yang kuat gagah, panjang pintu kota, buka, masuk tentera Islam. Khaybar ini dia banyak kota, 1, 2, lapis-lapis, sehingga
Beberapa hari juga katanya situ, berama juga, berkampung di situ, dah sekali kalah. Khaybar jatuh ke tangan Islam, kalah Yahudi. Rasulullah perintahkan supaya kamu keluar daripada Madinah ini, keluar dengan sehelai sepinggang, keluar. Dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolonglah berilah kami bawa barang-barang kami. Ada tu ayat Nabi beri, bawa barang-barang semua. Nak beritahu Yahudi ni, dia punya kedekut ni, dia bawa habis barang-barang dia, sampai daun pintu pun dia bawa. Kita jangan duk kedekut sangatlah jadi Yahudi buat kita ni. Daun pintu pun dia bawa, sampai kata riwayatnya hemar tu, sampai duk gitu belakang hemar, habis benda dia bawa dalam tu. Sebab tu peristiwa Khaybar ini sampai ke hari ini Yahudi takut kepada Islam. Dan slogan orang Palestin nak lawan Yahudi, dia kata Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Yahudi, mengingat cerita Khaybar ini. Jaishu Muhammad, aku tentera Muhammad akan halau kamu keluar daripada Palestin. Cukup takut dengan Khaybar. Sebab memang dia kena halau semua, dia tak ada negara. Negara mana Yahudi ni? Dan dia nak Palestin tu sebab akidah. Sebab akidah. Jerman dulu bunuh Yahudi tu dah. Dan negara lain, negara pernah menawarkan kepada dia, mau duduk sini. Tak boleh sibuk nak ambil Palestin, apa mau duduk situ, mau bina negara kamu, buat cara kamu. Dia tak mahu. Dia tak mahu. Dia nak duduk negara Palestin juga, sebab itu akidah dia. Akidah dia itu Yahudi. Habis kena halau zaman Nabi. Ada Yahudi yang baik, ada. Dia duduk bersama Islam ada, tapi ni hak jahat ni, hak makan duit dengan apa Abu Sufyan. Allah, duit punya pasal habis, gadai prinsip sama dengan kita ni bukan Yahudi, Melayu. Boleh duit habis, tak ada apa satu. Prinsip tinggal, gadai prinsip habis, negara pun hancur. Allahu Akbar. Orang Melayu perangai Yahudi. Ayat nombor 19 Suratul Maidah diturun pada tahun yang ke-7 Hijrah. Ada undang-undang Islam dan sekularisme. Disebut sekular di situ. Sekular ini penting dunia, tak ingat akhirat, itu termasuk sekular juga. Mengasingkan di antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Yang nomor 20 Suratul Tahrim tahun ke-8 Hijrah. Kehidupan kekeluargaan, ada peranan wanita. Ini makin-makin dia nak baiki masyarakat dah. Peranan wanita macam mana, kehidupan kekeluargaan macam mana. 21 Suratul Mumtahanah tahun ke-8 Hijrah. Kewarganegaraan wanita dan peranan dan pengintipan. Ini bahagian intipan, bahagian SB apa semua ni. Tu isi kandungan surah lah. Tidak semua ayat cerita bab, tapi isi dia. Isi dia. Lepas tu mari Suratul Hujurat tahun ke-9 Hijrah. Ayat-ayat Allah dan Rasul Islam. Suratul Hujurat ni Allah Ta'ala buat turun dalam Raudah tu, di mihrab Nabi SAW. Suratul Hujurat, di situ tempat turun dia. Baik. Suratul Taubah pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah, sama ada sebelum peperangan Tabuk ataupun selepas. Jihad orang-orang musyrikin Yahudi dan juga Nasara. Atau Suratul Bayyinah tahun ke-10 Hijrah. Orang-orang tidak percaya kepada Nabi SAW sebagai Nabi terakhir adalah ahli neraka. Ni masuk apa panggil Nabi-Nabi palsu pun ada dah zaman ini. Tahun yang 25 Suratul Nas, Iza Ja'a Nasrullah pada bulan Zulhijjah. Ni tahun Nabi pergi haji ni. Bila tu ayat ni semua orang suka, Abu Bakar seorang je menang. Iza Ja'a Nasrullah ni, orang gembira. Itu Iza Ja'a Nasrullah wal fath, datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinihi afwaja, kamu tengok orang masuk agama Allah berbondong-bondong, ramai orang masuk. Wasabbih bihamdi rabbika,
Tasbihlah pada Tuhan kamu, wastaghfir, minta ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia itu maha pengampun. Orang suka turunnya kemenangan, tapi Abu Bakar dia menangis. Orang tanya dia sebab apa menangis. Dia kata apabila selesai agama ini, selesailah tugas Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isyarat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi haji pada itu dipanggil haji wida, haji selamat tinggal, haji akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu. Dan khutbah Nabi yang cukup masyhur di Arafah. Nabi suruh sampaikan kepada yang tidak hadir. Nabi sebut begitu, sampaikan kepada yang tidak hadir. Bagi orang yang hadir ini, itu adalah tugas Nabi SAW. Habis Mekah dan Madinah. Kita masuk usul yang ke-9 sedikit, supaya esok kita tak baca banyak sangat, sebab banyak juga ni, 32 muka surat sampai 40 lebih, banyak. Baik. Kita masuk sikit je. Usul yang ke-9, memahami Al-Quran berdasarkan tertib Al-Quran. Ambil kat luar. Oh, perempuan dapatlah. Baik. Sebelum ni kita mengaji memahami Al-Quran berdasar tertib turun ayat dan surah. Turun ayat dan surah. Sekarang ni kita mengaji memahami Al-Quran berdasar tertib Al-Quran yang ada depan kita ni. Mana Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Baik. Usul ke-9 ini adalah memahami Al-Quran berdasar tertib Al-Quran yang ada di dalam mushaf atau bentuk dalam sebuah buku di tangan umat Islam hari ini. Di bawah usul ke-8 telah pun dipaparkan bahawa mula-mula sekali 5 ayat permulaan suratul Alaq diturunkan. Kemudian beberapa ayat di permulaan suratul Muddathir. Kemudian beberapa ayat di suratul Muzammil dan seterusnya. Pendek kata, dia kata tertib turun Al-Quran tidak sama dengan tertib Al-Quran yang ada mushaf pada hari ini. Kenapa berlaku begitu? Kenapa tidak dipakai susunan Al-Quran dan tertib turunnya? Apakah rahsia di sebalik ketidakkesamaan dua tertib tersebut? Itu persoalan yang mesti dijawab. Kenapa sahabat-sahabat ke siapa tidak menggunakan tertib yang ni? Tak, maknanya bermula surah Al-Alaq dulu. Lepas tu susun. Kenapa begitu dia kata? Kenapa perlu disusun lain dan sebagainya macam mana? Penyusunan itu mari daripada siapa dan sebagainya. Baik, kita tengok. Anda akan mendapat setelah memahami dengan baik beberapa perkara di bawah ini. Yang pertama, tertib tauqifi. Tertib Al-Quran yang pertama ni seperti yang ada pada hari ini adalah tertib yang diterima para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pula menerima daripada Jibril pula menerima daripada Allah. Tertib dinamakan sebagai tertib tauqifi kerana pada hakikatnya ia bukan hasil ijtihad manusia. Justru ia adalah justru ia adalah sesuatu yang dikehendaki Allah dan direstui. Menurut tertib ini, inilah Al-Quran itu dihafal oleh para huffaz dan qurra sejak zaman Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi yang akan datang kemudian hingga ke hari ini. Di sebalik tertib tauqifi ini tersimpan banyak hikmah Al-Quran dan kalam Allah. Oleh itu ia perlu teliti dan perlu dikaji. Baik. Yang pertama sekali yang perlu difahami, tertib yang ada pada hari ini bukan rekaan.
Tetapi tertib yang Quran dalam mushaf kita tu, daripada surah Al-Fatihah sampai An-Nas adalah tertib yang sahabat akui dan sahabat terima, dan Nabi pun baca gitu. Berzaman-berzaman orang hafal Quran mulai pada Fatihah sampai An-Nas. Di zaman Nabi tak ada tertib lagi, kerana lepas daripada Nabi wafat tu barulah ditulis. Tetapi tulis tu tak banyak. Maknanya sahabat ni ada koleksi surah Baqarah, sahabat ni ada koleksi Ali Imran, sahabat ni macam-macam, banyak sahabat. Sahabat Abu Bakar, banyak lagi hafiz. Dah hafiz tu, yang hafal tu lepas daripada Nabi wafat, dia hafal sebagaimana yang kita nampak hari ni, begitulah. Jadi tak dibukukan Al-Quran pada zaman Nabi ni kerana apa? Kerana Quran tu tidak sempurna lagi, bila Nabi wafat baru sempurna. Ayat akhir tadi, idza jaa nasrullah tu, ya. Tapi apa yang kita hafal hari ni, yang kita baca mengikut tertib sahabat, bukan ijtihad mana-mana orang, bukan ijtihad siapa-siapa, bukan pandangan siapa-siapa, tapi itu merupakan yang diterima oleh Allah Ta'ala diterima daripada Allah, oleh Nabi Sallam, Jibril, Allah, Jibril bagi tahu ke Nabi, begitu sampai kali ini. Itu tertib tauqifi dia panggil. Baik. B, jalinan dan panduan yang cukup indah antara surah Makkiyah, surah Madaniyah. Surah Al-Fatihah surah Makkiyah, ia disusuli 4 surah Madaniyah, Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, Al-Maidah. 4 surah Madaniyah diikuti pula 2 surah Makkiyah, itu Al-An'am dengan Al-A'raf. Selepas itu berterutan pula surah Madaniyah, Al-Anfal dan At-Taubah. Demikian berterusan jalinan panduan yang penuh makna di antara surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Tertib Al-Quran depan kita tu adalah tertib yang saya sebut tadi, ada surah Makkiyah bercampur dengan Madaniyah. Dia macam, contohlah saya bagi satu benda yang telah pun lengkap, Quran lengkap dah. Bila benda tu lengkap, maka Nabi kita SAW baca depan sahabat pun begitu. Dia baca surah Baqarah, habis surah Baqarah dia baca surah Ali Imran dalam solat dia. Di situ ulama kata bahawa benda tu adalah disusun oleh Allah. Kalau tidak, sebab apa Nabi tak baca Al-Alaq dulu ke? Nabi tak baca surah lain? Ini kan cara Nabi baca, cara Nabi baca. Contoh, dia baca mula-mula dalam solat sunat Nabi baca Al-Baqarah, habis Baqarah Nabi sambung Ali Imran, habis Ali Imran Nabi sambung An-Nisa. Mana itu susunan? Itu susunan. Jadi sahabat ikut belakang Nabi ni, gitulah susunan dia. Sahabat berfaham gitu. Dan Nabi, dia baca dalam sembahyang ni surah-surah tak panjang, tapi subuh dia baca panjang. Tapi dia akan baca surah tu macam kita hari ni. Seorang imam kena tahu, kalau rakaat pertama dia baca juzuk 1, maka rakaat kedua dia baca juzuk lepas pada 1, 2, 3, 4 sampai belakang. Rakaat pertama dia baca juzuk 6, rakaat kedua dia baca 6 ke bawah, 6, 7, 8. Tidak mengikut etika ahli Quran. Kalau dia baca pertama dia baca 30, rakaat kedua dia baca Alif Lam Mim. Orang panggil tak pandai mengurus keadaan bacaan itu. Kerana kita baca pun kita kena ikut tertib juga, kena ikut tertib. Dan biasanya bacaan ini kena habislah cerita dia baru sedap baca. Jadi kita kena tahu juga cerita apa. Satu bunga dalam Quran tu, tak perasan tak? Dalam Quran tu dia ada bunga. Sebelum ayat tu ada bunga lah. Bunga ni nak sampai ke bunga ni, dia ada cerita, satu cerita. Seeloknya satu bunga tu satu rakaat, bukan dalam selai lebih. Lepas tu satu bunga lagi kepada bunga lain, satu cerita. Satu rukuk pada rukuk dia panggil. Dan kita akan belajar satu bunga lepas satu bunga. Dia lain-lain benda tu.
Jadi kalau orang baca juzuk 2 rakaat pertama, juzuk rakaat ketiga juzuk 3. Kalau dia nak tak tambah sambung, kalau sembahyang atas sembahyang fardu. Ni rakaat pertama dia baca juzuk tabarakallazi. Mari rakaat kedua dia baca juzuk ni pula. Ni orang panggil cara susunan yang tidak mengikut etika lah. Tak berdosa benda tu, tapi benda tu jarang sahabat-sahabat duk buat benda lagu tu. Sahabat mesti baca ikut turutan sebagaimana turutan yang disebut oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian nama-nama surah. 3 perkara penting perlu diingat berkenaan dengan nama surah ini. Baik. Yang pertama sekali, sebahagian besar nama surah adalah tauqifi. Bagaimana pun tidak semua betul-betul sabit terbukti diterima daripada Nabi SAW. Sebahagian besar tadi dia kata tauqifi. Itu Allah Ta'ala yang beri. Tapi tak juga kadang-kadang bagaimana pun tidak semuanya betul dah sabit dengan Nabi. Ada juga dengan nama-nama yang lain, nanti kita akan sebut. Banyak daripada nama-nama surah tidak tauqifi, diletakkan oleh para ulama berdasar kepada ijtihad mereka. Itu dia. Yang ketiga, setengah surah mempunyai beberapa nama seperti Ad-Dahri. Nama kedua ialah surah Al-Insan. Surah Muhammad, nama kedua surah Kitab. Setengah surah ada mempunyai banyak nama. Semua nama-nama tu kadang-kadang dia mari daripada ijtihad juga kadang-kadang. Surah-surah, juzuk-juzuk dan rukuk-rukuk. Rukuk-rukuk. Baik. Di dalam Al-Quran ada 114 surah semuanya. Pembahagian surah-surah kepada 114 berdasar wahyu dan suatu yang tauqifi. Ia pula hasil ijtihad. Dia bukan ijtihad sesiapa. Berdasar pada pembahagian inilah Al-Quran seharusnya difahami. Pemahaman Al-Quran berdasar kepada pembahagiannya kepada juzuk-juzuk merupakan usaha sia-sia, dia kata. Pemahaman Al-Quran berdasar pembahagian juzuk merupakan usaha yang sia-sia saja. Baik. Yang kedua, pembahagian Al-Quran kepada 30 juzuk bukan taufik. Itu ijtihad para ulama dan datang kemudian. Setengah ulama berpendapat ia bermula semenjak zaman Sayyidina Uthman lagi. Ia tidak sedikit pun membantu untuk memahamkan Al-Quran. Walaupun kita baca juzuk tu, dia tidak membantu. Dia kata pembahagian Al-Quran kepada 30 juzuk hanyalah pembahagian kuantitatif semata-mata. Pembahagian daripada sudut 10 muka, begitu je dia kata. Adapun itu ijtihad, bukannya ketetapan. Tapi ijtihad pun boleh pakai lah. Bukan mana tak boleh pakai ni, ijtihad pun boleh pakai. Baik. Pembahagian Quran kepada rukuk-rukuk tadi, daripada satu bunga tu bukan tauqifi juga. Ia seperti pembahagian kepada juzuk merupakan hasil ijtihad ulama. Tujuannya lebih tertumpu kepada penentuan kuantiti. Walau bagaimanapun pada banyak tempat kesesuaian topik juga ada diambil kira. Di bawah dikemukakan carta pembahagian Al-Quran kepada surah mengikut tertib mushaf dari kalangan umat manusia hari ini, di samping pembahagian kepada juzuk dan rukuk-rukuk yang lain. Baik, cuba kita tengok sikit. Tu dia. Tuan-tuan tengoklah nama kepada surah Fatihah tu. Berapa nama tu? 27 nama. Nama lain. Dia surah Fatihah ni Makkiyah dan Madaniyah, sebab dia ada turun di Mekah, ada turun di Madinah. Yang pertama surah Fatihah, bilangan ayat 7, bilangan rukuk 1, dan ini nama surah dia. Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Quranul Azim, Sab'ul Mathani, Ar-Ruqiyah, Al-Waqi'ah, Al-Kanaz, Suratul Shifa, Salah, Suratul Salah, Syafiyah, Al-Asas, Al-Asasu.
Sama dua ni. Suratul Hamd, Suratul Syukr, Suratul Su'al, Suratul Hamdan ala, Surah Al-Hamdu Thaniyah, Ad-Du'a, At-Ta'lim Mas'alah, Suratul Munajah, Suratul Tafwid, Suratul Kafiyah, Babul Quran. Nama berapa banyak nama dia. Tapi ini tidak masyhur belakang nama ni. Tepi ni nama lain ni tak masyhur semua sekali. Tu yang pertama, surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita sambung esok berkenaan dengan surah-surah seterusnya. Dan tuan-tuan boleh baca sendiri ni, tak perlu saya baca dah. Nama surah ni tuan-tuan boleh baca sendiri, tak perlu saya baca. Cuma saya nak buat esoknya sikitlah penerangan berkenaan dengan ni dan perbezaan dengan apa yang telah pun kita belajar sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni. Kerana kita lebih nampak lagi perbezaan di antara penyusunan mengikut surah dan penyusunan tertib Al-Quran yang kita buat. InsyaAllah esok merupakan hari terakhir kita untuk daurah pada tahun ini. InsyaAllah esok pakat-pakat mari. Nak jamu kambing pun kita puasa. Tidak sembelih kambing dah lah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi